Selamat sejahtera saya ucapkan. Saya Elisha Ana, anak Joseph, memegang nombor matrik D2092090929, ingin membentangkan kerja berkumpulan PML 3132 iaitu Penghantaran Bahasa dan Linguistik yang bertajuk Aliran Transformasi Generatif. Saya akan menerangkan secara ringkas bahagian pengenalan. Aliran transformasi ini dipelopori oleh Erwin Noam Chomsky yang merupakan seorang profesor linguistik. Secara umum, transformasi generatif merupakan proses atau kaedah perubahan di struktur dalam menjadi struktur luar atau permukaan, baik dalam menambah maupun mengurang, permutasi maupun penggantian. Dan transformasi generatif meninjau aspek bahasa berdasarkan sudut pandang bahasa itu sendiri. Yang seterusnya adalah saya akan menerangkan tentang latar belakang kajian. Secara ringkas, sejarah linguistik ini adalah sangat panjang dan telah melahirkan pelbagai aliran-aliran linguistik. Masing-masing aliran tersebut memiliki pandangan yang berbeza tentang bahasa, tetapi pada prinsip aliran tersebut merupakan penyempurnaan dari aliran-aliran yang sebelumnya. Aliran transformasi ini dipelopori oleh Noam Chomsky yang merupakan reaksi dan strukturalisme. Konsep strukturalisme yang paling ditentang adalah konsep bahawa bahasa sebagai faktor kebiasaan, iaitu habit. Namun yang dikembangkan oleh Chomsky ialah transformasi generatif grammar. Saya juga akan menerangkan tentang dapatan kajian yang kedua, iaitu mengkaji teori aliran transformasi generatif. Transformasi generatif ini merupakan satu aliran baharu yang timbul selepas aliran struktural. Teori ini muncul dalam tahun 50-an yang dipelopori oleh Noam Chomsky. Teori ini wujud akibat daripada beberapa kekurangan dan kelemahan teori tradisional dan struktural. Generatif bermaksud menerbitkan, iaitu bermula daripada unsur-unsur yang terhad dan kemudian akan bertambah dan berkurang untuk menerbitkan unsur yang lebih besar melalui proses menurut rumus-rumus tertentu. Manakala transformasi pula merupakan bermaksud mengubah atau menukar, iaitu menulis semula. Kajian transformasi generatif dibuat berdasarkan penyataan kepada bahawa seseorang penutur ibunda sesuatu bahasa, mereka akan berkebolehan untuk membantu dan memahami pertuturan yang belum pernah mereka dengar, kerana mereka dilahirkan dengan kecekapan semula jadi untuk berbahasa. Dalam dapatan kajian ini juga saya akan menerangkan tentang ciri-ciri teori transformasi generatif. Yang pertama adalah suatu urutan yang teratur daripada rumus-rumus. Yang kedua adalah bertujuan untuk hasilkan satu huraian proses bahasa yang dapat dikemukakan asas bagi menerangkan bagaimana ayat-ayat boleh dihasilkan dan difahami. Yang ketiga adalah menganalisis fonologi, morfologi, sintaksis dan menggunakan simbol-simbol dan rumus. Yang keempat adalah deskripsi sesuatu bahasa mesti mengambil kira kreativiti linguistik. Yang kelima adalah komponen sintaksis, menerbitkan struktur sintaksis melalui dua peringkat. Yang keenam adalah melalui peraturan-peraturan struktur rangkai kata dan leksi yang membentuk satu komponen sintaksis, menerbitkan struktur dalamannya dalam bentuk yang boleh diterjemahkan maknanya. Dan yang terakhir adalah peraturan transformasi, iaitu menukarkan struktur dasar yang abstrak kepada struktur luar yang konkret setelah dipadankan dengan peraturan bunyi dan lahir sebagai satu ujaran. Yang terakhir, saya akan membentangkan bahagian kesimpulan, iaitu 31 rumusan. Menerusi kajian yang telah dijalankan ini, diharapkan sedikit sebanyak dapat membantu pengkaji dan pembaca memahami tentang aliran transformasi generatif yang dinyatakan. Sesungguhnya, aliran transformasi ini mempunyai ciri-ciri yang tersendiri serta mempunyai teori yang berkaitan dengan aliran ini. Sekian, terima kasih.